dan selamat pagi. Selamat datang kepada saya lagi. Dan hari ini kita akan belajar berkaitan dengan karangan bahasa Melayu bahagian A untuk format baru KSSM 2021. Okey, baiklah, selamat datang. Saya ucapkan kepada semua pelajar sama ada daripada kelas saya ataupun pelajar-pelajar di luar sana lah. Okay, baiklah. Untuk standard kandungan kita iaitu 3.4, iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Okey, baiklah, standard pembelajaran pula 3.4.5, iaitu menulis untuk menghasilkan karangan dengan wacana yang lengkap, bahasa yang gramatis dan ungkapan yang menarik. Seterusnya iaitu saya akan bincangkan format karangan bahagian A. Okey, untuk karangan bahagian ini, karangan mesti ditulis antara 4 hingga 5 perenggan. Satu perenggan pendahuluan, maafkan saya di sini. Satu perenggan untuk pendahuluan, 3 hingga 4 perenggan untuk isi, dan penutup satu perenggan. Okey, cukuplah 4 hingga 5 perenggan. Okey, untuk patah perkataan pula cukup sampai 150 hingga 200 patah perkataan saja. Dan markah yang diperuntukkan dalam karangan bahagian A ini ialah 30 markah. Masa yang dicadangkan selama 40 minit lah untuk menjawab soalan bahagian A ini, karangan. Baiklah, untuk soalan ini, untuk karangan bahagian ini, soalan akan berdasarkan bahan rangsangan. Jadi, berdasarkan bahan rangsangan tu, kamu kena tafsir isi ataupun isu yang dibincangkan dalam bahan rangsangan tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan lihat jenis-jenis bahan rangsangan. Contoh-contohlah, kita ada gambar raja, petikan sastra atau petikan umum, iklan atau poster, foto, gambar-gambar lah, catatan atau email, dialog, ilustrasi. Ini adalah jenis-jenis bahan rangsangan untuk karangan bahagian ini. Ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi selain ini. Ini adalah antaranya. Dalam contoh soalan ini, maafkan saya. Kalau kita lihat sini, contoh soalan dia memang dah bagi semangat kejiranan. Okey, baik. Untuk kepada ni lah. Untuk kepada gambar raja ni. Okey, kita pergi kepada teknik untuk menjawab. Okey, maafkan saya. Teknik untuk membuat pendahuluan lah. Okey, sini saya akan ajar teknik sekali. Okey, untuk teknik pendahuluan ni, saya showkan kamu menggunakan teknik MISOP. MISOP. M untuk masa, I untuk isu semasa, S untuk sebab, O untuk oleh itu, P untuk persoalannya. Okey, kita tengok satu-satu. Baiklah, ini adalah contoh karangan, contoh pendahuluan. Okey, contoh pendahuluan. Sejak dulu, pelbagai bangsa dan etnik hidup secara harmoni di bawah naungan negara Malaysia. Okey, M. M apa tadi? M ialah masa. Jadi di sini sejak dulu. Memang nampaklah sejak dulu pada zaman kemerdekaan, pada zaman moden ini. Okey, itu adalah M. Okey, untuk menunjukkan M. Okey, sekarang kita tengok ayat selanjutnya. Namun, sentimen perkauman yang ibarat api dalam sekam saban hari memusnahkan keharmonian yang telah dibentuk oleh nenek moyang kita dahulu. I, isu semasa. Isu semasanya sini adalah sentimen perkauman. Okey, itu adalah isu semasa. Okey, seterusnya, ayat seterusnya. Isu ini bertitik tolak daripada kesan kelunturan semangat, maafkan saya, salah ejaan sini, semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, S. S apa S? Tadi yang saya cakap. S ialah sebab. Dia sebab kepada isu semasa ini. Ayat yang sebelumnya. Iaitu, ini kalau sebab ataupun akibat lah. Jadi dengan maksudnya sini sentimen perkauman ni menyebabkan kesan kelunturan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, tu S, sebab kepada isu semasa tu. Okey, baiklah, ayat seterusnya. Oleh itu usaha memudayakan semangat kejiranan perlu dijalankan. O tadi berdiri sebagai oleh itu. Okey, ambil saja ayat oleh itu. Oleh itu maksudnya apa yang berlaku? Oleh itu, apa yang kita perlu buat lah, langkah yang kita perlu buat ataupun usaha tu.
Okey. Lepas tu ayat seterusnya, persoalannya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil dalam usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat? P. Persoalannya. P persoalannya kita ambil sini. Jangan lupa untuk letak tanda soal sinilah. Persoalannya ni lebih kepada kehendak soalan. Kehendak soalan. Apa kehendak soalan tu nak? Macam ini, yang tadi sekarang kita tengah bincangkan ni fokus kepada kehendak soalan tentang langkah-langkah. Jadi kamu tulis persoalannya. Okey, ayat seterusnya, persoalan ini saya akan ulas dengan teliti. Okey, itu adalah untuk pendahuluan. Kita gunakan teknik MESOP. Sekarang kita akan lihat pula untuk teknik perenggan isi, iaitu teknik imbakup. Okey, teknik imbakup ni I untuk berdiri untuk isi ataupun fakta karangan. M untuk mengapa, alasan kukuh kepada isi itu. Kita mendukung alasan, kita mendukung isi kita tu dengan memberikan alasan lah, mengapa. Okey, B ialah bagaimana. Bagaimana ni kita huraian isi ataupun berikan contoh kepada huraian tu lah, bagaimana. Okey, untuk K dia berdiri sebagai kesan daripada langkah. Apa yang berlaku? Contoh, apa yang berlaku? Apa kesannya? Okey, kesannya. U ni ungkapan menarik. P ialah penegas ataupun penutup kecil. Okey, baiklah. Untuk imbakup ni, dia tidak semestinya susun seperti ini. Dia boleh, isi tu memanglah kena awal-awal. Dia boleh lepas isi ni dia terus ba, bagaimana. Lepas tu baru dia letak mengapa, baru dia letak ungkapan menarik, ataupun selepas tu dia letak kesan, baru penegas kecil. Dia tidak tersusun, bergantung kepada kreativiti pelajar tu lah, bagaimana untuk menyusun ayat mereka dalam membuat perenggan isi. Okey, baiklah. Tapi untuk I dan P ni, dia memang akan letak di awal. I untuk di awal isi, dan penegas ni memang di ujung lah. Dia tidak akan berada di tengah. Okey. Okey, itu untuk sekarang kita lihat untuk contoh jawapan untuk menggunakan teknik imbakup. Baiklah. Salah satu langkah yang perlu diambil bagi memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat ialah dengan membantu jiran. Okey, di sini ialah apa tadi? Ialah isi ataupun fakta. Jadi isi kita di sini ialah membantu jiran. Seperti kita bincangkan tadi itulah. Okey, ayat seterusnya. Hal ini demikian kerana kita perlu sentiasa mengambil tahu tentang kebajikan jiran kita. M apa tadi? M ialah mengapa. Okey, M ialah mengapa kita perlu membantu jiran tu lah. Okey, baiklah. Misalnya, jika ada jiran kita yang memerlukan pertolongan, sebagai jiran kita perlu ringan tulang untuk membantu meringankan beban mereka. Bagaimana? Bagaimana kita untuk bantu jiran tu? Baiklah, ayat seterusnya. Sikap ringan tulang membantu jiran dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan bantuan dapat mengeratkan lagi hubungan dengan jiran kita. Okey? K tadi berdiri untuk kesannya. Okey, apa kesannya kalau kita ringan tulang? Apa kesannya kalau kita membantu jiran? Okey? Iaitu kesannya dapat mengeratkan hubungan dengan jiran. Okey, ayat seterusnya pula, kita tidak boleh seperti enau dalam belukan. Seperti enau dalam belukan ni maksudnya tidak boleh pentingkan diri sendirilah. Okey, dalam memupuk semangat kejiranan dalam diri kita. U berdiri sebagai ungkapan menarik. Jadi ungkapan menarik kita sini seperti enau dalam belukar. Baiklah, seterusnya, jelaslah bahawa sikap suka membantu jiran-jiran yang memerlukan pertolongan dapat memupuk semangat, maafkan saya, salah ejaan sini, semangat kejiranan. Di sini ialah P berdiri sebagai penegas. Jadi tegasnya di sini saya tegaskan ialah dengan membantu, dengan saya tegaskan lagi bahawa sikap membantu ni dapat memupuk semangat kejiranan. Ambil balik kehendak soalan. Kehendak soalan kita tadi, langkah-langkah memupuk semangat kejiranan. Baiklah, itu adalah untuk kita menggunakan teknik imbakup dalam menghasilkan perenggan isi. Okey.
Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada teknik untuk membuat penutup. Di sini saya cadangkan untuk menggunakan teknik sahase. Sa untuk saranan, ha untuk harapan, se untuk seruan. Sahase lah, sahase. Baiklah, seterusnya Baiklah, kita akan lihat pula teknik sahasa ni dalam menghasilkan perenggan penutup. Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Tuntasnya, langkah untuk memupuk semangat kejiranan dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya setiap golongan masyarakat memainkan peranan penting masing-masing serta berganding bahu bagai aur dengan tembing. Jadi saranan saya di sini, setiap masyarakat, golongan masyarakat ni mesti berganding bahu bagai aur dengan tembing untuk memupuk semangat kejiranan. Okey, itu saranan saya. Saranan saya ialah berganding bahu bagai aur dengan tembing. Okey, kita lihat ayat seterusnya. Diharapkan agar setiap individu akan berusaha menjadi jiran yang baik dalam sesebuah masyarakat kerana jiran sepakat membawa berkat. Harapan. Harapan saya sini. Diharapkan agar setiap individu ni berusaha untuk menjadi yang baik. Okey, itu harapan saya. Okey, harapan. Okey, seterusnya. Tegasnya. Semangat kejiranan wajar disemai dalam hati nurani masing-masing. Okey, seruan. Saya seru kembali untuk setiap individu mempunyai semangat ataupun menyemai semangat kejiranan dalam diri mereka. Okey, itu adalah teknik sahasa dalam perenggan penutup. Baiklah, sampai di sini sahaja kelas kita ataupun video penerangan saya tentang format baharu KSSM bagi karangan bahagian A. Okey, sekian, terima kasih dan saya harapkan video ini dapat memberi sesuatu, memberi ilmu walaupun sekecil hama kepada murid-murid di luar sana ataupun kepada sesiapa sahaja yang menonton video ini. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Selamat maju jaya.